Cadangan JPK yang pertama adalah cadangan penambahbaikan sebelum pemberian tender itu sendiri, di mana syarikat yang layak saja mendapat tender adalah syarikat yang jenis pemilikan sendirian berhad ataupun GLC saja yang dibenarkan untuk ambil bahagian dalam proses dapatkan tender. Dan kita perlu senarai hitamkan mana-mana syarikat yang menyumber luarkan kontrak ataupun dia subkontrakkan kepada syarikat lain. Kita kena ganti terus dengan syarikat baru kalau mereka buat macam tu. Lagi satu, kalau kita dapat detect apa-apa pemegang saham ataupun ada hubungan dengan ahli politik, segera disenarai hitamkan, dan juga individu yang dah disenarai hitamkan tidak harus dibenarkan untuk ambil bahagian dalam sistem perolehan tender tu. Kita kena tetapkan nilai security bond untuk setiap pemberian tender dalam lingkungan RM200,000 ke RM300,000 untuk galakkan penglibatan syarikat-syarikat kecil dan halang monopoli daripada syarikat-syarikat besar. Dan juga pengurusan bond ni kena buat secara rasional. Kiranya bond ni digunakan untuk bayar gaji pekerja-pekerja yang sekiranya dalam kes syarikat gagal bayar gaji ataupun kesalahan labor, dan juga bond akan dilupuskan sekiranya syarikat yang ada tender ni terlibat dengan aktiviti pemberian ataupun penerimaan rasuah semasa pemberian, semasa proses perolehan dan juga selepas pemberian tender itu sendiri. Dan juga bond ini akan dilupuskan sekiranya syarikat beri maklumat ataupun kelayakan yang palsu semasa mereka mohon tender. Alright. Penambahbaikan semasa proses pemilihan pula, kita kena kawal selia jawatan urus setia macam saudara Joe cakap tadi, sebab jawatan ini yang paling penting dalam semua agensi kerajaan semasa bagi proses perolehan tender itu sendiri. Kita kena ada sistem yang seimbang, perlu dilaksanakan untuk pantau aktiviti mereka. Kita bentuk jawatan kuasa pemantauan untuk pantau proses perolehan dan juga atur jadual bagi yang membuat keputusan itu sendiri dalam masa tertentu untuk elakkan mereka daripada arif dengan perjalanan proses. Lepas tu, kita kena libatkan agensi luar. Kita kena pantau pelantikan mereka juga supaya ini menjadi proses yang lebih telus. Kita kena periksa latar belakang mereka sebelum kita lantik calon yang mempunyai hubungan politik ataupun memegang jawatan dalam parti politik supaya mereka tidak dilantik lah di atas sebab hubungan politik. Kita kena melibatkan agensi luar, contoh macam SPRM, contoh macam masyarakat sivil, bagi menganggotai jawatan kuasa bebas yang berfungsi sebagai badan pemantau lah. Dan juga sistem ini sekali lagi mesti transparent, mesti telus. Semua keputusan pemberian kontrak harus diberitahu kepada umum dan juga mesti dijelaskan rasionalnya atau sebab pemberian kontrak tersebut. Dan sebab-sebab penolakan pun mesti diberitahu kepada syarikat yang tak dapat kontrak tersebut. Nama, kandungan dan maklumat-maklumat penting yang digunakan semasa mengambil keputusan itu harus dikongsi atas dasar ketelusan dan juga selepas kontrak sudah diberikan dan bukan sebelumnya. Yang pertama adalah waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan dalam Akta Kerja 1995. Yang kedua, hak bekerja lebih masa seperti yang tertakluk dalam akta itu juga. Gaji mesti ditingkatkan setiap tahun dan bukannya hanya mengikut gaji minimum. Lepas tu, kita kena sediakan polisi insurans dan faedah seperti pekerja premis kerajaan yang lain. Dan juga kena pastikan alat perlindungan seperti mask, glove dan sebagainya mencukupi untuk dibekalkan kepada pekerja dalam keadaan pandemik ni. Dan sekali lagi, syarat ini mesti ditetapkan dalam pemberian kontrak dan mesti dijadikan sebagai kandungan utama kontrak. Sekiranya syarikat gagal melunaskan semua hak-hak ini, maka dianggap melanggar undang-undang dan juga terus disenarai hitamkan daripada sebarang proses perolehan di masa hadapan dan juga terus digugurkan dari kontrak dan tukar kepada syarikat lain. Sebenarnya goal ataupun objektif jangka masa panjang JPKK dalam kempen ini adalah untuk membebaskan pekerja daripada sistem kontrak pengupahan melalui sistem kontrak yang kami dapati sangat
tidak memanfaatkan pekerja, menindas pekerja dan memanfaatkan orang-orang tengah sajalah ataupun orang-orang yang diekspos oleh Joe dalam research tadi. Jadi itu dalam kajian pertama kami ada tunjukkan perbezaan di antara pekerja-pekerja yang di-employ semasa sistem kerja tetap pra dasar penswastaan 1997 dengan tahun 2019. Keadaan pekerja, hak-hak mereka bagaimana, adakah masih terjaga dan sebagainya. Dan kami dapati ini bukan satu sistem yang memanfaatkan pekerja lah, banyak kelompongan. Dan saudara Joe dah expose the kelompongan. Jadi cadangan-cadangan tadi yang baru saya bentangkan tadi adalah lebih kepada cadangan penambahbaikan lah. Bagaimana kita nak pastikan kelompongan itu gap-gap tu dapat ditutup supaya sementara kita nak menuju ke arah pembebasan pekerja daripada pengupahan kontrak tu, kita dapat pastikan pekerja-pekerja masih dapat kontraktor yang elok ataupun kontraktor yang dipastikan supaya mematuhi undang-undang Akta Kerja. Ya.